Selamat pagi cikgu, hari ini saya akan membentangkan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pengenalan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mempunyai pentempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di selatan, Teluk Parsi di timur, Laut Merah di barat. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Yaman, Hammurabi dan Oman. Di kawasan tengah atau wilayah Hijaz terdapat 3 ibu kota penting, iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategi yang membolehkannya berkembang dan pertanian. Selepas keruntuhan empangan Maghrib sekitar tahun 300 Masihi, berlaku kemerosotan ekonomi dan menyebabkan masyarakat ketika itu tidak menguasai ilmu sehingga tidak mampu membina semula empangan Maghrib. Ketika itu masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang sempurna dikenali sebagai zaman Jahiliyah, yang berasal daripada perkataan Arab jahalah. Jahil tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Sistem masyarakat Arab dari segi politik terbagi kepada 2 kaum utama yang tinggal dalam kelompok kumpulan kabilah. Hadari yang tinggal di kota menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Badui hidup nomad dengan memelihara binatang ternakan, mengamalkan sistem kabilah yang diketahui oleh seseorang syekh yang dilantik sebagai ketua, mestilah disukai oleh kabilah matang, berani, sanggup mempertahankan kuatnya dan pandai berpidato. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilah sebagai semangat asabiah. Mereka memegang dengan kabilah masing-masing dan sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Dari segi ekonomi, kegiatan ekonomi utama adalah dalam bidang pertanian dan perdagangan. Kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan kawasan semenanjung tanah Arab memiliki tanah yang kurang subur untuk pertanian. Yaman memiliki tanaman gandum dan kopi bergantung pada hujan. Memasarkan hasil dagangan dari Hammurabi dan India ke Syam dan Mesir. Oman memiliki tanaman sekoi dan padi. Hammurabi dan Mahram memiliki tanaman kemenyan. Hijaz memiliki sejak abad ke-6 Masihi menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baru, membeli barangan dan Yaman dan Habasyah, lalu menjualkannya di Syam dan Mesir. Kegiatan ekonomi kaum Badui adalah menternakkan secara nomad, berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Menternak binatang seperti unta, kambing dan biri-biri. Mengamalkan sistem tukar barang dengan menukarkan binatang dan hasil ternakan dengan barang keperluan mereka seperti pakaian dan rumah. Kegiatan ekonomi kaum Hadari adalah berdagang secara kafilah, iaitu rombongan pengembara dan berdagang yang membawa barang dagangan melintasi padang pasir. Perniagaan hanya mementingkan keuntungan, mengamalkan hibah dan penipu timbangan.
Dari segi sosial pula, terdapat agama dan kepercayaan pertama watani mereka menyembah berhala antara termasuklah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Majusi mereka menyembah api. Agama ini berasal dari segi Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain. Kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi Yahudi, agama ini dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Nasrani, agama ini juga dianut oleh Bani Israel. Agama ini dikembangkan oleh di utara semenanjung tanah air melalui pendudukan Ghassan dan Hira. Animisme, terdapat juga masyarakat yang mengamalkan animisme. Mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Hunafah, ketika ini juga masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dari segi adat dan kehidupan seharian pula mengamalkan tirik nasib untuk meramal masa depan mereka. Percayai ahli sihir dan kuasa azimat. Memandang rendah kaum wanita, hidup dan kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan bersifat angkuh. Memandang hina pada golongan hamba. Namun begitu, terdapat sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab seperti memuliakan tetamu, memati janji, menghormati tuan rumah, menjaga kehormatan diri, kegiatan dan mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu golongan miskin dan lemah. Contohnya, mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu penggembara yang sesat, bersyair, bersajak dan berpidato yang dianggap karya yang bermula akan dibaca dalam tamasya tahunan di pasar Ukas dan digantung di Kaabah. Sekian, terima kasih.